Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita kembali semula untuk video tutorial Excel seterusnya pada peringkat asas, di mana setiap peringkat iaitu bermula peringkat asas, sederhana dan advance. Saya dah sediakan beberapa video untuk perkongsian kepada semua. Jadi marilah kita teruskan ke dalam data kita yang kita pernah simpan pada hari itu. Mari kita. Okey, dekat depan anda semua kita ada data kita yang telah kita simpan pada video sebelum ni yang kita pernah buat, iaitu kita ada 10 jenis barang yang kita telah jual pada tahun 2022. Okey, sekarang ada satu situasi di mana kita tertinggal untuk isi data dekat sini. Sebenarnya barang kita ada 15 atau 20 barang, tapi kita tertinggal nak masukkan. Kita hanya ada jumpa 10 je jenis barang yang kita jumpa kat dalam catatan kita. Okey, jadi apa perlu kita buat? Sebab bila kita nak isi dekat sini, dia akan mengganggu data dekat sini, dan kita dah tak ada ruang dah nak letak mana data tersebut, sebab kita dah letak jumlah keseluruhan dekat sini. Okey, jadi apa kita perlu buat? Kita cuma pilih saja kawasan baris yang kita nak tambah data tersebut. Kita pergi ke insert, bahagian sel, kita masukkan sheet rows dekat sini. Insert sheet rows. Okey, nampak kita punya jumlah keseluruhan jualan sudah bergerak ke bawah untuk memberi ruang kita mengisi data yang ke-11. Boleh nampak kan dekat sini? Kita dah boleh isi data sebab kita dah ada space untuk kita isi. Okey, kita nak masukkan data yang ke-12 pula. Kita tekan lagi, kita insert sheet rows, dan seterusnya begitu. Okey, baik, saya ingin isi data dulu. Okey, sekarang ni kita dah lengkapkan data kita sehingga ke nombor ke-14. Okey, kita kemaskan semula untuk kita tambah order bagi nampak dia ada table. Okey, sekarang data kita dah lengkap, ada 14 jenis barang untuk jualan tahunan kita pada tahun 2022. Okey, untuk tadi tambah baris tersebut, sebenarnya kita boleh juga buat untuk tambah kolom. Contohnya kita nak buat kolom baru antara amount terjual dan jumlah jualan. Kita nak buat dekat tengah-tengah ni. Okey, jadi apa perlu kita buat? Kita pergi ke G, kolom G, nanti dia akan tambah ke kolom sebelum G. Dia akan jadi kolom F untuk kolom kosong. Kita pergi insert, kita pergi insert sheet columns. Nampak dia dah bertambah dekat sini satu. Jadi ada ruang kosong untuk kita isi apa-apa data seterusnya. Okay, tapi sebab kita tak nak isi, kita boleh delete semula. Kita pergi, kita pilih G, kita right click, kita delete saja. Okey, nampak dah rapat semula. Okay, kalau anda perasan, masa kita mengisi data terbaru tadi, formula-formula ni semua automatik masuk, kerana dia ikut data-data yang telah kita letak formulanya dekat atas ni. Kalau semua ni formula darab, maksudnya sampai bawah dia akan darab, dan jumlah pun automatik akan bertambah.
sebab dia berada di dalam range kita pilih tadi, range table kita ni. Okey, macam tu. Okey, selain itu akan ada beberapa keadaan di mana kita nak sorok kita punya data, kita punya kolom ni kita nak sorok. Contohnya jenama dengan warna ni semua ni dalam range ni kita nak sorok supaya tak ada orang tahu pun jenama apa, warna apa untuk barang tersebut. Okey, apa yang perlu kita buat? Kita pilih saja kolom C dan kolom D, kita tarik, kita right click, kita akan tekan button hide dekat sini. Kita hide. Okey, nampak? Sekarang barang-barang sekarang jenama dan details tersebut kita dah tak nampak dah. Cuma dekat atas ni kita akan nampak A, B, C, D dah tak ada kerana C dengan D mengandungi data-data tersebut yang telah kita sorok. Okey, saya ulang. Kita cuma pilih C dengan D untuk range tersebut yang kita nak hide. Kita right click, kita tekan hide. Okey, sekarang data tersebut sudah hilang. Cuma tajuk ni kita adjust je lah. Kita adjust dia punya size macam tadi, macam video sebelum ni. Okey, macam ni contohnya. Okay, tapi sekarang ni kita nak data tersebut lengkap semula, kita tak payah nak adjust. Okey, seterusnya kita nak tengok untuk data kita ni, kita nak besarkan lagi tulisan dia supaya mudah dan nampak untuk dibaca. Kalau kita tengok dekat sini, font dekat sini kita letak 11. Kita nak letak 12 atau 14 sebab bila kita print kertas A4 sebenarnya kecil untuk 11. Okey, apa perlu kita buat? Kita pilih saja table ni. Kita tukar saja font dia kepada 14. Okey, sekarang ni kita dah nampak data kita tulisan lebih besar. Sebenarnya kalau kita zoom out baru kita akan nampak. Okey, sekarang kita adjust dulu. Okey, sekarang ni kalau kita tengok tulisan besar tapi nampak sangat rapat. Jadi mata kita pun susah nak tengok data ni secara detail. Apa yang perlu kita buat? Kita kemaskan semula. Kita pilih baris pertama sampai 14. Kita pergi ke format cell. Tapi sebelum tu saya nak tunjukkan saiz dia untuk ketinggian ialah 17.40 iaitu 29 pixel. Sekarang ni kita nak ubah ke 20.00. Perlu kita buat, kita dah pilih ni semua. Kita pergi ke format, kita pergi ke row height dekat sini. Okay, sekarang row height dia tadi 17.4, kita nak buat dia 20.0. Tekan OK. OK, nampak dekat situ dah mudah dibaca. Yang ke atas ni kita boleh adjust sikit bagi nampak kemas, nampak luas sikit untuk baca. Okey, sekarang ni data kita dah besar. Kita adjust ni 14. Okey, untuk seterusnya, ada sesetengah orang bila dia melihat data ni, dia nak tengok data dia mengikut abjad, iaitu bermula daripada huruf A dulu sampai Z, untuk memudahkan carian dia. Sebab bila dia tahu dia ada jual buku nota, tapi buku nota kat mana dia nak cari. Sebabnya buku nota ni boleh berada di atas perkataannya disebabkan dia bermula dengan huruf B. Jadi apa yang perlu anda buat untuk kemaskan lagi jenis barang ni mengikut susunan abjad? Anda cuma perlu pilih saja pemadam sampai barang pin. Kita right click, kita pergi ke sort,
kita akan pilih sort A to Z, di mana akan bermula huruf A, perkataan huruf A dulu sampai perkataan bermula huruf Z yang berada di hujung. Kita tekan. Lepas tu Excel ada beritahu dia nak kita barang-barang, dia nak details yang lain seperti jenama, warna, harga seunit ni ikut sekali ke tidak. Jadi kita nak diikut sekali lah, sebab pembaris pun dah jenama dia Apollo, takkan pembaris ada jenama Uhu pula, macam tu. Jadi kita nak dia ikut sekali semua, kita pilih lah expand the selection. Tetapi sekiranya kita nak kawasan itu saja yang berubah untuk mengikut abjad, kita akan tekan continue with the current selection. Tapi sebenarnya kita nak semuanya berubah dengan amount dia sekali, jenama, sebab memang akan ikut jenama lah. Kita pilih expand the selection, kita tekan sort. Okey, sekarang ni kalau anda tengok, jenis barang dah berubah bermula daripada huruf B sehingga huruf S mengikut abjad, dan dia ikut sekali dengan jenama dan warna beserta harga seunit dan jualan tersebut. Kalau anda tengok, semua dah ikut. Cuma bila kita tengok dekat sini, bilangan dia, nombor dia dah berterabuh dah. Okey, kita cuma kemaskan je lah. Kita pilih nombor 1, nombor 2, dan kita pilih, kita cuma tarik saja ke bawah. Okey, 14. Sekarang data kita dah kemas. Okey, seterusnya kita nak tengok amount terjual mana yang paling minimum dan paling maksimum untuk tahun tersebut. Kita nak tengok barang mana yang paling banyak terjual dan barang mana yang paling sikit sekali jual. Okey, sekarang apa yang perlu anda buat? Kita akan menggunakan formula max. Pergi ke keyboard anda, kita tulis untuk barang paling sikit terjual, kita tulis dulu barang paling sikit terjual. Okay, apa barang paling sikit terjual? Okay, sekarang ni kita pergi ke keyboard, anda tekan sama dengan, untuk masukkan formula anda tulis perkataan minimum, sebab kita nak tahu barang paling sikit, jadi mestilah minimum. Kita pilih minimum. Sekarang disuruh isi daripada nombor berapa sehingga nombor berapa. Kita tarik saja amount terjual ni sampai ke bawah. Kita tutup kurungan, kita tekan enter. Okey, sekarang ni barang paling sikit terjual hanyalah 47 barang sahaja. Bukan barang paling sikit, kita amount paling sikit terjual 47 je. Apa 47 ni? Kita tengok dekat sini, kalkulator 47. Kita bagi nampak, kita akan tukar warna dia. Okay, sekarang paling sikit kita jual kalkulator. Memang tak laku lah kalkulator tahun 2022. 47 je beli, 47 je terjual. Okey lah macam tu. Sekarang kita nak tengok amount paling banyak terjual. Kita tulis paling banyak terjual. Untuk tahun 2022 ni, amount apa paling banyak terjual? Sekarang ni formula dia, anda pergi ke keyboard, tekan sama dengan, kali ini masukkan maksimum. Itu paling banyak sekali terjual. Kita pilih semula daripada nombor 1 sampai nombor 14. Berapa bilangan paling banyak terjual untuk barang-barang 14 barang tersebut? Yang mana satu paling banyak terjual? Tekan enter. Okey, kita dah nampak rupanya pen Faber-Castell warna hitam paling banyak terjual pada tahun tersebut. Okey, kita pergi ke 7.0 ni. Tekan, kita letak dia. Okey, ni amount saja, kita tak tengok nilai lah, sebab kita nak tengok berapa bilangan barang yang paling banyak terjual. Okey, kita kemaskan sikit.
letak dia 14 juga. Ni kita akan tukar warna dia tadi biru, dan ini warna oranye tadi. Okey, ni kita bold lah bagi nampak kemas. Okey, sekarang ni kita dah siap data. Itu saja pada hari ini. Okey, sebelum tu maaf saya terlupa. Sekarang kita nak tukar nama sheet 1 ni kepada jualan 2022. Kita nak nampak kemas sikit lah, sebab ni sheet 1, sheet 2 ni apa kan. Untuk mudahkan carian kita nanti, bila kita dah ada banyak sheet, kita cuma tukar saja nama kat sini. Kita right click, kita pergi ke rename. Okay, kita tulis jualan 2022. Okey, jadi lepas ni boleh kita letak jualan 2021 atau 2020 untuk kita tengok perbandingan pada video seterusnya. Itu saja. Dan data yang kita ada ni kita boleh simpan untuk tutorial akan datang. Kita save saja kat atas ni. Okey, jadi lepas ni kita akan guna data ni untuk kita ke tutorial seterusnya. Kita akan buat chart, kita akan buat analisis data dan sebagainya. Jadi teruskan untuk menonton video ini dan kongsikan kepada rakan-rakan anda. Boleh share dan klik like dan notify button untuk video seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.